ada tausiah yang hakiki, ini majazi. Ala kulli hal, insyaAllah saya nak mengambil masa yang sedikit, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan itu dan menjadikan sebab untuk mengambil ruang yang sedikit berdasarkan ilmu yang sedikit. Dalam bab yang sedikit-sedikit ini sebenarnya saya cukup pandai di dalam bersedikit-sedikit di dalam bercakap, insya-Allah. Seperti mana yang berlaku di zamannya khalifah dahulu, ada seorang yang bernama Abu Nawas. Orangnya adalah sangat bijaksana, akan tetapi sengaja dia buat seolah-olah tiga suku untuk dia mempunyai ruang menegur dan juga menasihati kepada khalifah supaya agar khalifah tak dapat untuk menghukumi dia kerana menganggap bahawa dia itu adalah orang yang tiga suku yang tak mampu dan tak layak untuk nak dihukumi, akan tetapi dia adalah seorang yang sangat bijaksana. Akan tetapi kekurangannya adalah dia tidak pandai untuk nak menyampaikan dan berceramah, gemuruh. Satu ketika khalifah panggil dia untuk nak mengenakan, dia kumpul orang yang ramai seperti ini, kemudian dia mengatakan, Abu Nawas, mari. Kenapa wahai khalifah, sekarang ini aku nak minta supaya kamu berikan ceramah dan nasihat kepada orang. Allah, macam mana nak duduk depan orang nak beri ceramah, dia tak boleh ketika itu. Akan tetapi oleh kerana dia seorang yang bijaksana, maka dia tahu bahawa khalifah sengaja nak kenakan dia, maka dia mengatakan ketika dia berdiri dalam keadaan ketika itu gemuruh, dia mengatakan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya mulakan, saya nak tanya dulu, tahu tak kamu semua apa yang saya akan sampaikan? Semua yang hadir ketika itu menjawab dengan serentak mengatakan, kami tak tahu. Maka kata Abu Nawas, kalau begitu aku tak mahu untuk menyampaikan kepada orang yang tidak mengetahui, orang yang jahil. Buat aku nak sampaikan kepada orang yang jahil dan tak mengetahui. Assalamualaikum, tidaklah. Oh, khalifah kata pandai sungguh. Nanti besok dia buat lagi perkumpulan yang ramai. Dia panggil lagi Abu Nawas. Dia pakat dengan orang-orang yang berada di depan. Nanti kalau Abu Nawas tanya lagi soalan yang sama, cakap kami tahu. Naik lagi, sampaikan. Assalamualaikum. Tahu tak kamu apa yang aku akan sampaikan? Tahu. Kalau dah tahu, buat apa lagi saya nak sampaikan? Assalamualaikum, jalan. Allah. Setelah itu dipakati lagi oleh khalifah. Kata besok kita bagi dua bahagian. Satunya tahu, satunya tak tahu. Kalau jawab yang dicakap tahu, yang dicakap tak tahu. Tahu tak tahu. Besok tengok, lain macam ni kata Abu Nawas, ini mesti ada taktiknya. Dia pun bagi salam, tahu tak kamu apa yang aku akan sampaikan? Yang belah sana kata tahu, yang ni kata tak tahu. Tahu tak tahu, sudah. Tapi kerana dia seorang yang bijaksana, dia mengatakan, kalau begitu yang tak tahu, tanya yang tahu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan senang. Tuan-tuan tahu tak apa yang nak saya sampaikan? Ada beberapa perkara, sedikit yang insya-Allah saya berikan dengan ruang waktu yang ada ini, insya-Allah. Yang pertama adalah kita ini akan sampai kepada bulan yang mulia, bulan Ramadan. Apa persiapan kita untuk menghadapi Ramadan? Dan persiapan itu mesti kita lakukan sejak daripada bulan Rejab lagi. Bagaimana kualiti di dalam ibadah dan amalan kita di dalam bulan Rejab? Ketika mana sahabat bernama Hanzalah radhiyallahu anhu, ketika dia balik ke rumah, asyik dia dengan keluarganya. Ketika dengan Rasulullah khusyuk, ketika dengan Rasulullah, Masya Allah, ketika itu dia rasa benar dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala dengan baginda Rasulullah. Balik ke rumah, lupa ketika itu asyik dengan keluarganya. Maka dia mengatakan telah munafik Hanzalah. Maka dia mengadu kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Sayyidina Abu Bakar mengatakan, kenapa? Kerana aku ini kalau bersama dengan Rasulullah, Masya Allah, aku akan ingat kepada Allah, aku akan khusyuk. Aku benar-benar ketika itu dalam keadaan asyik dengan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Tapi balik ke rumah, aku akan bersama dengan keluarga. Akhirnya kadang-kadang aku lupa dan aku lalai. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq, kalau begitu aku pun lebih kurang sama seperti kamu. Jom kita tanya kepada Rasulullah, tanya kepada Nabi. Nabi SAW ketika mana mendengar pengaduan daripada Sayyidina Hanzalah radhiyallahu anhu, lihat bagaimana Nabi SAW memberikan panduan. Nabi mengatakan, kalaulah sekiranya kamu benar-benar 100% penumpuanmu kepada Allah
khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat kepada Allah dan Rasulnya. Sudah tentulah latafatkumul malaikatu fi turuqat. Pastilah malaikat itu akan bersalaman dengan kamu di jalan-jalan. Kamu jalan, malaikat tanda tangan, salam, 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 subhanallah. Tapi Nabi berikan panduan. Kata Nabi SAW, ya Hanzalah, sa'ah. Berikan waktumu, berikan waktumu. Bermakna apa? Jadualkan amal ibadahmu. Nak hebat nanti Ramadan, jadualkan amal ibadah kita semenjak sekarang lagi. Kalau tidak, kita pasti tak dapat buat. Sebab itu para imam seperti mana Al-Habib Abdurrahman Abi Umar bin Abdurrahman Al-Attas, sahib Ratib Al-Attas yang kita baca tadi, dia kumpulkan zikir-zikir Rasulullah SAW, amalan-amalan baginda Rasulullah. Kemudian dia ajak kita beramal. Waktu subuh, waktu petang, jadualkan untuk dibaca. Kenapa? Kalau tak dijadualkan, tak dikumpulkan seperti itu, kita tak akan ada masa. Kalau istilahnya orang-orang di sana disebutkan kita buat ikut dan lah, maka kita tidak akan dan sampai bila-bila, tak akan sempat buat pun sampai bila-bila. Tapi jadualkanlah amalanmu. Para ulama kita dulu, di waktu malam mereka akan tulis apa yang mereka akan buat pada esok harinya. Kemudian mereka akan letakkan kertas yang mereka tulis itu di bawah bantal mereka. Kalaupun mereka meninggal, pasti sudah mendapatkan ganjaran daripada Allah dengan niat-niat mereka. Kalau mereka hidup pada esok harinya, itulah rujukan untuk mereka melaksanakan pada hari yang berikutnya. Maka berlakulah hari ini lebih baik hari semalam, dan hari esok lebih baik daripada hari yang ini. Kenapa? Kerana dia dijadualkan, dah pun dirancang. Sebagaimana kita merancang untuk berjaya di dunia, menjadualkan daripada sesuatu tugas dan pekerjaan untuk kita sukses dan berjaya, begitulah untuk kita berjaya di akhirat, kita jadualkan amalan kita. Kalau tidak, kita tak akan dapat untuk nak laksanakan daripada amalan-amalan kita. Yang keduanya, di dalam untuk berjaya ini, kita perlu kepada teman-teman yang baik. Sebagai contoh saya berikan, ketika mana kita ratibul Fatihah, membaca Fatihah, ada seorang insan yang kita sebut namanya. Setelah sahib ratib Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, ada seorang lagi yang kita sebutkan, wa Sayyidina Syekh Ali bin Abdullah Baras. Siapa itu Syekh Ali bin Abdullah Baras? Ini orang Badui asalnya, orang yang sangat menemani kepada Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Tengok, ketika Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ketika itu berjalan daripada Khuraidah ke Tarim, maka tidak putus daripada lisan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas bacaan Al-Quran. Beliau ini adalah tugasnya menjaga, menemani kepada Al-Habib Umar. Tetapi setelah daripada sampai ke Tarim, kemudian berada di sana, kemudian balik, dia sudah menghafal Al-Quran. Bagaimana dia boleh menghafal? Dengan mendengar daripada bacaan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Alangkah beruntungnya orang-orang yang menemani kepada orang-orang yang baik. Wasahib zawil ma'ruf wal ilm wal huda wajanib wala tashab hudita maniftatan, kata Imam Haddad. Bersahabatlah kamu dengan orang yang berilmu, yang mana zawil ma'ruf, orang yang selalu buat yang baik, yang berilmu, yang memandu kepada kebaikan dan hidayah. Dan jauhilah, jangan bersahabat dengan orang-orang yang membawa kamu kepada fitnah. Nak cari kawan-kawan tu macam mana? Alhamdulillah, majlis ini adalah menjadi sebab untuk kita kenal kepada kawan-kawan kita, iaitu kawan-kawan yang suka untuk hadir di dalam majlis-majlis yang baik. Kalau tidak, kita nak cari ke mana? Wallahu a'lam. Ada majlis berkumpul seperti ini untuk menzahirkan rasa cinta kepada Allah dan Rasul, maka kita dapat lihat di sebelah menyebelah kita, di sana dan di sini, orang-orang yang cinta kepada Allah dan Rasul yang boleh kita jadikan sahabat, supaya tidak kita bertemu dan berkumpul kecuali yang kita sampaikan adalah kisah-kisah yang menambahkan iman kepada Allah,
dan kisah-kisah baginda Rasulullah SAW, seperti mana yang telah selalu dilakukan oleh Sayyidina Abdullah bin Rawahah, yang mana kalimat yang masyhur yang biasa dia sebut, hayya najlis nu'min sa'ah, hayya bina najlis nu'min sa'ah. Kalau ada lalu depan tu orang, dia kata hayya bina najlis nu'min sa'ah, jom kita duduk-duduk sekejap beriman barang sesaat. Orang lalu lagi sahabat yang lain, jom mari sekejap kita duduk beriman barang sesaat. Ketika itu ada para sahabat yang tak puas hati dengan kalimat yang disebutkan oleh Abdullah bin Rawahah. Ini apa aja orang beriman barang sesaat, sekejap-sekejap ni, mengadu kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, rahimallahu ibn Rawahah, Allah merahmati kepada Ibnu Rawahah, Abdullah bin Rawahah, yang mana dia mencintai kepada duduk-duduk dan majlis-majlis yang dibangga-banggakan oleh para malaikat. Nak lepak tak salah. Kalau lepak-lepak itu ada di dalamnya zikrullah dan ada di dalamnya selawat kepada Nabi, yang disebutkan majlisul zikir, ghanimatul majlisul zikir al-jannah, hadiah, dan juga balasan kepada majlis zikir itu adalah syurga, kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Duduklah, berkumpullah, bersamalah, tapi yang diisi di dalamnya apa? Yang diisi di dalamnya adalah zikrullah, selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang terakhir, kita berkumpul nak nyatakan rasa cinta kepada Allah dan Rasul. Kita nak cek diri kita ini, cinta kita itu cinta yang mana? Sebab cinta ini ada macam-macam. Ada cinta monyet, ada cinta SMS, ada cinta kolesterol, ada cinta sejati. Yang mana kita cinta kepada Allah dan Rasul? Cinta monyet, apa maksud cinta monyet? Cinta monyet sekejap-sekejap dah lari tempat lain dan sebagainya. Adakah cinta kita kepada Allah seperti cinta monyet? Atau cinta SMS? Perlu je doa, tak perlu je tak perlu SMS, tak perlu tak. Ataupun cinta SMS macam mana? Dah makan belum? Saya ni tak makan lagi. Tak lalulah makan, sedangkan di tengah makan SMS tu. Bohong. Adakah cinta kita kepada Allah dan Rasul cinta SMS? Ataupun cinta sejati? Cinta yang benar-benar ketika itu menzahirkan kepadanya keyakinan, yang dengan keyakinan itu lahirlah amalan. Dengan keyakinan itu bertambahlah taat dan bertambahlah daripada amal saleh. Dengan keyakinan kepada baginda Rasulullah, maka sunnah Nabi itu menjadi ikutan kita. Yang dengan cinta yang sejati kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lidah kita itu sering berselawat dan salam kepada baginda Rasulullah. Tak ada yang kita buat kecuali yang kita fikirkan bagaimana Rasulullah buat, bagaimana caranya baginda Rasulullah ajarkan, bagaimana yang Nabi tunjukkan. Tak ada yang kita buat sesuatu kecuali kita fikirkan demikian. Demikian cinta sejati yang mesti kita pupuk kepada Allah dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ingin kita lakukan pada malam ini dan kita ajak bersama pada malam ini adalah untuk melahirkan rasa cinta yang sejati kepada Allah dan Rasul, yang kita buktikan untuk pertamanya adalah insya-Allah nantinya dengan kita sama-sama berselawat, sama-sama kita mendengarkan kisah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan benar-benar memupuk rasa kerinduan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin, dua perkara. Dulu saya bagi dah dulu. Tak tahu buat ke tidak, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah. Kemudian selawat kepada Nabi, buat atau tidak, wallahu alam. Saya tambah lagi. Yang pertama, Nabi ajarkan kepada kita mudah, afsyus salam, sebarkan salam. Dan salah satu wasilah untuk mengukuhkan ukhuwah itu adalah menyebarkan salam. Yang paling kita sedih bukan hanya
Orang-orang yang di jalan itu tak memberi salam di antara satu sama yang lain. Kadang-kadang universiti Islam, kadang-kadang institusi Islam, kadang-kadang di masjid pun nak mengucapkan salam itu adalah sukar untuk nak diucapkan. Tak sama seperti mana yang disahut oleh para sahabat ketika Nabi mengatakan sebarkanlah salam. Mereka tak akan bertemu kecuali dengan salam. Bahkan disebutkan kalau mereka berjalan bersama, tiba-tiba di depannya ada pokok, seorangnya lalu di sebelah kanan, sebelahnya seorang yang lalu sebelah kiri. Apabila bertembung sekali lagi di depan, Assalamualaikum. Subhanallah. Subhanallah. Ambil sungguh dari perkataan Nabi. Yang kedua, tahadbu, kata baginda Rasulullah, salinglah kamu memberi hadiah, maka kamu akan saling cinta menyintai di antara satu sama yang lain. Ada seorang sahabat Nabi SAW, dia duduk di Badiah, duduk di lembah, duduk di dusun. Kalau dia datang ke Madinah berniaga, mesti diberi hadiah kepada Nabi SAW barang-barang yang daripada dusun, daripada tempat pendalaman. Sehingga Nabi mengatakan dia itu adalah Badiyatuna, dia itu adalah lembah ataupun dusun kami, dan kami ini adalah bandarnya. Dia berniaga di pasar Madinah, tengok tumbuh rasa kasih sayang kerana sentiasa memberi hadiah kepada Nabi, dan dibalas oleh Nabi dengan suatu perkara yang begitu istimewa. Ketika mana di pasar, ketika dia sedang berniaga, Nabi datang dari belakang dan Nabi tutup ketika itu matanya, dan Nabi mengatakan, teka, siapa yang tak kenal kepada Nabi SAW? Tangannya itu lebih lembut daripada sutera, baunya itu lebih wangi daripada kasturi. Ditutup mata dengan tangan yang bercahaya itu tidak akan membawa kesan daripada kegelapan yang ada di mata. Sehingga tahu benar yang belakangnya itu adalah baginda Rasulullah, sehingga tak dijawab langsung kerana ingin supaya ada baginda Rasulullah yang memeluknya itu menempel lama di belakangnya. Barulah setelah itu dia menjawab Rasulullah. Maka Nabi ketika itu memeluknya dan mengatakan, wahai orang-orang yang di pasar, siapa yang nak beli dia? Aku nak jual. Nabi bergurau. Apa kata dia? Ya Rasulullah, sesungguhnya kalau kau jual aku, kau akan rugi kerana aku ini tak laku. Apa kata baginda Rasul? Sesungguhnya engkau itu mahal dan laku di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang hadiah yang lebih baik dari perkataan yang diucapkan oleh baginda Rasulullah SAW. Terakhir yang ketiga. Apa hadiah kita yang kita nak sampaikan kepada Nabi SAW? Kalau para sahabat boleh nak bagi hadiah secara zahir dengan kelakuan sebagainya, apa hadiah kita kepada Nabi? Setelah kita hadir ini, insya-Allah lepas ini kita akan bersama-sama berqasidah, berselawat dan mendengarkan tausiah. Apa hadiah kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga akan saling cinta mencintai di antara kita dengan baginda Rasulullah? Apa hadiahnya? Tak ada hadiah yang lebih menggembirakan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada kita mengamalkan sunnah, mencontohi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga mengajarkan sunnah itu kepada orang yang lain, lebih-lebih lagi kepada keluarga kita, kepada jiran dan tetangga kita, akan menggembirakan hadiah yang paling berharga yang kita nak sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita lakukan dan yang akan kita lakukan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memberkati kita di akhir-akhir bulan Rajab ini dan bulan Syaban. Ya Allah, panjangkan umur kami untuk mendapatkan bulan Ramadan, dan jadikanlah kami orang yang akan bersemangat untuk melaksanakan siam, puasa dan qiyam untuk bangun di waktu malamnya. Dan ya Allah, jauhkan kami minal azam, daripada dosa, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Allah, naikkanlah darjat puasa kami nanti Ramadan dari puasa-puasa orang-orang yang awam yang hanya menahan lapar dan dahaga, ya Allah, kepada puasa orang-orang yang khusus, puasa yang bukan hanya menahan lapar, dahaga dan hawa syahwat. Begitu juga menjaga pandangan kami, ya Allah, jaga pandangan kami nanti, ya Allah.
Janganlah nanti Ramadan kami memandang kepada pandangan maksiat. Janganlah telinga kami ya Allah mendengar perkara-perkara yang bukan-bukan. Jangan ya Allah lidah kami ini nantinya ataupun sekarang ini ya Allah mengucapkan perkara-perkara yang tak baik. Ya Allah, jagalah tangan kami daripada berbuat aniaya dan zalim. Jadikanlah kaki-kaki kami melangkah tempat-tempat yang baik, jangan kau langkahkan ke tempat-tempat yang maksiat dan yang tak baik ya Allah. Ya Arhamar Rahimin, ya Allah, jagalah perut kami ya Allah, tidak masuk kecuali yang halal, tidak terlalu kenyang sehingga kami akan keadaan berat untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Maka jagalah perut kami ya Allah. Jagalah kemaluan kami ya Allah daripada mendatangi kepada perkara-perkara yang tak baik, yang keji ya Allah, zina ya Allah. Jauhkanlah keluarga kami ya Allah, jauhkanlah masyarakat kami ya Allah daripada perbuatan-perbuatan yang keji ya Arhamar Rahimin. Ya Arhamar Rahimin, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, ampunkan dosa-dosa kami ya Allah dan seluruh keluarga kami ya Allah dan orang yang kami kasihi ya Allah. Dan ya Allah, mahsyarkan kami bersama baginda Rasulullah dan masukkan kami syurga bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadza wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.